إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin yang dimuliakan, kewajiban terawal dan teragung setiap hamba Allah ialah mentauhidkan Allah dengan menjadikan seluruh doa dan ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata satu-satunya, meninggalkan segala syirik dan taghut, iaitu segala berhala yang zahir dan batin, meninggalkan segala ajaran sesat dan ideologi batil. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, yakni tauhidkanlah Allah, yakni tauhidkanlah Allah, dan janganlah kamu mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Surah An-Nisa ayat 36. Antara ajaran sesat yang paling bahaya kepada dunia Islam ialah fahaman Jahmiyah. Jahmiyah atau Mu'attilah adalah kelompok aliran akidah ahli kalam yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Aliran Jahmiyah muncul pada suku pertama abad kedua Hijrah di tangan pengasasnya Al-Jahm ibn Safwan yang berasal daripada Tirmiz, lahir di Kufah dan membesar di Kufah. Golongan Jahmiyah mengambil ideologi sesat ini daripada Jan ibn Dirham. Antara dasar ideologi sesat Jahmiyah ialah pertama, mengatakan Al-Quran adalah makhluk, yakni benda yang dicipta, bukan kata-kata Allah dengan suaranya dan hurufnya. Mengatakan Allah tidak berkata-kata kepada Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain, tidak mencintai Ibrahim dan tidak mengambilnya sebagai khalil, yakni kekasih. Mereka menafikan sifat-sifat zat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Kononnya semua itu adalah tashbih, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Mu'tazilah pula bersetuju dengan Jahmiyah, yakni mereka sama-sama menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Jahmiyah berfahaman sesat Jabariyah, iaitu mempercayai bahawa manusia tidak mempunyai perbuatan dan pilihan hakiki. Semua perbuatan manusia telah ditentukan Allah, yakni manusia tiada sebarang usaha dan tiada sebarang kemampuan untuk berbuat sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah batil. Yang ketiga, fahaman irja', yakni meyakini bahawa iman hanyalah sekadar ma'rifah
yakni sekadar mengenal kewujudan Allah. Kufur hanyalah dengan kejahilan tentang Allah dan takzib qalbi. Adapun perbuatan kufur dan kalimah kufur bukanlah kufur akbar yang membatalkan iman. Yang keempat, Jahmiyah mengatakan bahawa peristiwa-peristiwa akhirat seperti hisab, haud, mizan dan sirat hanyalah majaz, sebagaimana mereka mengingkari fitnah kubur dan azab kubur. Ini semua adalah akibat pengaruh falsafah Yunani, dan semua ini adalah kufur akbar. Yang kelima, Jahmiyah mempercayai bahawa syurga dan neraka belum wujud, dan kedua-duanya tidak kekal, bahkan akan binasa. Yang keenam, Jahmiyah berfahaman hululiyah, yang mempercayai bahawa Allah wujud di setiap tempat. Ini adalah akidah batil, falsafah kufur dan pemikiran sesat. Kemudian muncul Jahmiyah Mu'attilah dan Mu'tazilah yang mengatakan Allah wujud tanpa tempat. Kedua-dua ideologi batil ini adalah kufur akbar yang mengeluarkan seseorang daripada Islam, membatalkan keislaman. Kedua-duanya menafikan ketinggian Allah di atas langit yang ketujuh, di atas alam, dan alam berpisah daripadanya. Mereka menafikan istiwa Allah secara hakiki dengan zatnya di atas arash. Yang ketujuh, Jahmiyah menafikan ru'yah, yakni mengatakan Allah tidak akan dapat dilihat selama-lamanya di dunia dan di akhirat oleh sesiapa pun. Semua kekufuran dan kesesatan Jahmiyah berpunca daripada kejahilan dan tafsiran sesat terhadap ayat-ayat Al-Quran, menyeleweng daripada tafsiran Nabi dan sahabat. Sesiapa yang menyeleweng daripada akidah Nabi dan sahabat, maka ia adalah sesat dan masuk ke dalam api neraka Jahannam. Jahmiyah itu cuba mentauhidkan Allah dengan cara batil, yang dengan cara falsafah Yunani kufur. Mereka karut dan salah dalam mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menafikan sifat-sifat Allah ta'ala. yakni dengan menafikan sifat-sifat Allah ta'ala, mereka menyangka mereka bertauhid, yakni mentauhidkan Allah. Fahaman Jahmiyah Zanadiqah itu diikuti sedikit ataupun banyak oleh semua aliran batil yang menisbahkan diri mereka kepada Islam dan Sunnah. Fahaman Jahmiyah diambil dari Mu'tazilah, Zaidiyah, Syiah Rafidah, Kullabiyah dan pengikut-pengikut mereka dari kalangan ahli kalam. 70 aliran sesat semuanya terlibat dan memakai ideologi Jahmiyah yang sesat ini, yang juga dinamakan falsafah dan ilmu kalam. Jahmiyah berfahaman hululiyah, mempercayai bahawa Allah wujud di setiap tempat, dan ini adalah kufur. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan agar mengambil akidah daripada Al-Quran, hadis dan ijma' sahabat yang maksum, mengikuti akidah Nabi dan sahabat, bukan akidah selain daripada mereka yang tidak maksum. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, yakni agamaku yang benar, maka ikutilah ia, amalkanlah ia. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, yakni aliran-aliran syirik, agama-agama kufur, bid'ah dan sesat. Nanti kamu berpecah dan menyeleweng daripada jalan, yakni menyeleweng daripada agama. Itulah Islam, jalan Allah yang benar dan lurus. Adalah termasuk wasiat daripada 10 wasiat Allah yang dia wasiatkan kepada kamu sekalian, agar kamu bertakwa, selamat daripada azab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim,
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل شريعته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dimuliakan, ingatlah sesiapa yang menyeleweng daripada akidah Nabi dan sahabat, dia adalah sesat, tertipu, terbiar dalam kesesatan dan masuk ke dalam api neraka Jahannam. Oleh itu pelajarilah tauhid dan akidah yang sahih dengan segera sebelum mati memutuskan peluang tersebut. Peluang hanyalah sekali dan umur berbaki hanyalah sedikit. Allah, bersegeralah, setelah mati tiada lagi peluang kedua. Setelah mati tiada lagi peluang kedua untuk kembali ke dunia dan memperbaiki akidah. Firman Allah, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan sesiapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk kebenaran dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah ia pilih dan kami masukkan dia ke dalam api neraka Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala juga berkata, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim." Maka sekiranya mereka beriman kepada apa yang kamu beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk kebenaran. Dan sekiranya mereka berpaling daripada akidah Nabi dan sahabat, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu, maka Allah akan memelihara kamu daripada mereka, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Suratul Baqarah ayat 137. Ini semua adalah bukti bahawa akidah mesti diambil daripada Nabi SAW dan sahabat. Akidah Muslim mestilah sama dengan akidah mereka, sama dengan akidah Nabi dan sahabat. Wajib menerima tafsiran Nabi dan sahabat, wajib menerima ijma' sahabat dan tafsiran mereka terhadap Al-Quran dan Hadis. Akidah diambil daripada 3 sumber yang maksum, yaitu Al-Quran, Al-Hadis dan ijma'. Haram mengambil akidah daripada sumber-sumber yang lain, seperti dari akal semata-mata atau dari perkataan tokoh-tokoh yang tidak maksum. Akal bukanlah akidah, tetapi hanyalah alat untuk memahami akidah. Haram mentafsirkan nas dengan akal yang dangkal dan hawa nafsu yang menyesatkan, seperti daripada falsafah dan ilmu kalam. Sesiapa yang tidak merujuk kepada Nabi SAW dalam urusan agamanya, maka dia tidaklah beriman, bahkan dia bukanlah Muslim. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman sehingga mereka bertahkim kepada kamu wahai Muhammad, yakni merujuk kepada kamu dalam apa sahaja masalah yang muncul di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak mendapati sebarang keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan,
dan mereka menerimanya dengan sepenuh-penuh penerimaan. Surah An-Nisa ayat 65. Firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah, yakni Islam dan Sunnah, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kamu berpecah belah dengan mengikuti jalan-jalan bid'ah atau aliran-aliran bid'ah. Surah Ali Imran ayat 103. Muslimin yang dirahmati Allah, Jahmiyah termasuk jalan bid'ah dan kesesatan. Jahmiyah adalah fahaman kufur akbar dan syirik akbar yang tidak disedari oleh ramai manusia. Hakikatnya Jahmiyah menafikan kewujudan Allah yang hakiki di atas arsy, hanya mengakui kewujudan Allah di lidah dan dalam khayalan semata-mata. Mereka yang terpengaruh dengan Jahmiyah hendaklah diberikan nasihat, penjelasan dan ditegakkan hujjah. Sekiranya mereka menerima, kita bersyukur kepada Allah. Sekiranya mereka ingkar dan mengajak kepada fahaman sesat tersebut, maka mereka kufar. Tidak harus mendatangi Jahmiyah, tidak harus mendengar ceramah-ceramah Jahmiyah, dan tidak harus mengambil ilmu dari kalangan Jahmiyah. Bahkan golongan Jahmiyah wajib ditahzir, dijelaskan kepada orang ramai akan bahaya kesesatan dan kekufuran. Tidak sah salat, tidak sah salatnya, tidak sah salat di belakangnya, tidak sah sembelihannya, dan sembelihannya menjadi bangkai yang haram dimakan. Hendaklah kita bersungguh-sungguh menyelamatkan diri kita, keluarga kita dan orang ramai daripada akidah Jahmiyah dan Quburiyah. Sebagaimana kita menjauhi dan mentahzir Syiah Rafidah kufar, Jahmiyah telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Terdapat 5 punca terbesar yang menyebabkan kesesatan mereka. 5 punca tersebut adalah taghut dan berhala mereka. Yang pertama, mereka memakai kaedah batil, yaitu taqdimul aqli ala naqal, yaitu mendahulukan akal berbanding nakal, berbanding nas. Kononnya makna kalimah dalam Al-Quran dan hadis tidak qat'i, tidak mempunyai banyak makna, tidak cukup tepat, tegas dan jelas. Ini adalah kaedah ahli falsafah dan ahli kalam. Yang kedua, mereka tidak berhujjah dengan hadis-hadis sahih yang ahad, hatta di dalam sahihain Al-Bukhari dan Muslim, dan menolaknya sekiranya bersalahan dengan akal mereka. Di sisi Jahmiyah, hadis-hadis sahih bukanlah hujjah dalam akidah. Yang ketiga, menetapkan bahawa manhaj khalaf lebih benar, lebih berilmu dan lebih kemas berbanding manhaj salaf. Yang keempat, tidak mengambil kalam salaf dan tidak mempedulikan kitab-kitab akidah salaf berbanding kitab-kitab ahli kalam. Yang kelima, menganggap ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat adalah majaz dan isti'arah semata-mata, bukan hakikat. Menganggap sifat-sifat Allah wajib ditakwilkan untuk mengelak tajsim kononnya. Inilah 5 taghut, kekufuran dan syirik akbar yang sama dalam akidah ahli kalam Jahmiyah dan Neo-Jahmiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin." Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, yakni tauhid dan sunnah, dan menegakkan salat, mereka itulah orang-orang yang melakukan pembaikian islah. Sesungguhnya kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang melakukan islah, yakni pembaikian diri. Suratul A'raf ayat 170. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين بها فأتمها علينا. اللهم أصلح سلطاننا وسادتنا وكبراءنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.